Sayang Salma ialah sebuah filem yang cuba untuk mengenengahkan persoalan keluarga, persoalan yang membabitkan semua orang lah. Kalau kita lihat dalam filem ini ada dialog yang disebut rumah negeri kecil kita, kata abah. Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh watak anak dia. Jadi filem ini adalah filem yang membawa pesan tentang keluarga. Kita harus menjaga keluarga untuk menentukan perjalanan hidup kita ini membawa kebaikan kepada dunia keluarga kita dan juga sekitaran masyarakat kita. Dan ia sangat mencabar sebab dia punya beberapa lapis tuntutan yang perlu diberi perhatian. Sebabnya melalui pendekatan beberapa lapisan tadi, dia menentukan keseluruhan penyampaian. Jadi Sayang Salma itu sebenarnya sebuah manifestasi kepada saya lah tentang apa yang saya boleh buat, menggabungkan beberapa kebolehan saya sehingga ia lahir sebagai sebuah filem. Betul ya, Mak, nak? Dan? Ya. Lagi? Mari nak, mari. Tajuk Sayang Salma ini kita kena ambil kira tentang beberapa aspek sebelum kita membuat tajuk. Membuat tajuk untuk sebuah filem adalah satu kerja yang sukar. Sebab pada masa sama tajuk harus menjanjikan sesuatu. Tajuk harus boleh memanggil orang. Bila kita kata Sayang Salma, ada perkataan sayang di sana dan ada perkataan Salma. Ada ciri-ciri daya tarik wanita. Kerana watak pertama Salma itu wajahnya boleh dikatakan cantik, maka kita boleh tonjolkan dia sebagai sebuah sesuatu yang boleh kita pergunakan untuk coba menarik perhatian penonton. Cerita ini disampaikan oleh suami dia, si Saleh tadi, iaitu dia mengingati Salma, isteri dia. Terjemahan dalam bahasa Inggeris dipanggil My Dear Salma. Pertama sekali latar. Kita memilih satu latar yang mesti jelas. Latar pertama latar masa, yang kedua latar tempat, yang ketiga latar manusia. Ketiga-tiga perkara ini harus membentuk satu consistent background. Satu consistent background yang dicantumkan melalui latar masa, latar tempat, latar manusia. Daripada sana barulah kita menterjemahkan. Menterjemahkan, memindahkan aspek masa, watak dan tempat tadi adalah kerja seorang art director ataupun production designer. Mereka daripada awal sudah membincangkan, membahaskan dengan saya tentang visual style yang kita hendak. Maka dengan sebab itu, ada satu watak itu yang kata pada cermin, Salma itu pakai bedak sejuk tebal, kan, menunjukkan some kind of state performance, seolah-olah state performance macam teater kabuki Jepun, kan. Teater kabuki Jepun menggunakan topeng wajah, kan. Jadi si Salma ini asalnya orang yang baik, lembut dan sebagainya gitu ini, tetapi bila telah kahwin dia dan tertekan dengan budaya hidup dalam rumah itu, dia sudah berubah menjadi seorang yang demanding kerana dia tak tahan dengan sekitaran dia. Lalu dipakaikan topeng bedak sejuk yang tebal tadi, maka dia perform sebagai seorang kabuki karakter untuk mendominasi dia. Itu symbolize kepada perwatakan wanita Melayu. It's quite interesting. Somebody asked me to try to remake the movie. If I were to do another version of Sayang Salma based on the current interpretation of the social surrounding pada waktu ini, dia akan menjadi menarik, kan? Sebab kita menginterpret dan mengasahkan ini dan menggunakan teknologi sinema baru. Cumanya saya nak buat balik filem ini, saya mesti mencari konsep baru, bukan persoalan yang sama lagi. The background, the character and the years can be the same, boleh saja, tetapi dia punya story konsepnya mesti lebih baik daripada yang dulu. Okay, yang ni first time ever lah. Before this, kalau tengok pun
klip-klip saja. So ini kali pertama saya tengok filem ni secara penuh. Pertama sekali apabila filem ni saya nampak dia sebagai suara Melayu. Tapi nilai utama lah yang dalam Sayang Salma ni adalah kekeluargaan. Bagi saya, filem ni berkualiti lah. Dari awal plot dia sangat kuat, sampailah habis kita dapat rasa watak-watak yang ada dalam ni. Macam watak Sidi Oraza pun sangat memberangsangkan lah. Filem ni dia punya melodramatik dia tidak sama dengan filem sekarang. Jadi story plot dia, emosi dia, dia tak sama. Filem ni saya tengok dari zaman sekolah lagi. Jadi bagi saya ianya memberi satu emosi dan impak yang kuat kepada penonton lah. Dan juga filem yang sekarang dengan filem lama, kualiti dia tidak sama. Okay, bagi saya filem Sayang Salma ni mempunyai plot yang agak kuat dan mempunyai pendirian yang tetap bagi watak wanita. Malah filem ini juga mempunyai jalan cerita yang menarik, yang mampu menarik minat penonton untuk menonton sampai habis. Filem Sayang Salma sangat memberikan kesan yang besar dalam perfilman Malaysia, khususnya dari sudut estetik dan juga falsafah berkenaan dengan bagaimana kita melihat perjuangan itu. Dan ia sangat penting apabila kita dapat menilai bagaimana Mahdi berjaya merungkai pergolakan dalam rumah sehingga membawa kepada satu pertentangan dalam kita memahami gejolak yang berlaku dalam perjuangan yang lebih besar, misalnya kemerdekaan negara. Perkara yang paling besar dalam filem Sayang Salma ni adalah sinematografi, yang sebenarnya kalau diikutkan untuk sebuah sinematografi bagi filem tahun 1995, itu adalah satu kerja-kerja yang agak advance, di mana dia bukan sahaja bercerita tentang teknikal, tetapi juga sinematografi yang dibawanya mempunyai visual yang mampu memberikan makna yang lebih untuk kita memahami bagaimana setiap visual ataupun sinematografi dalam filem ini mempunyai kekuatan dalam menampakkan cerita itu. Mungkin pada hari ini saya melihat ini adalah salah satu inisiatif yang baik daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk mendekatkan seni perfilman khususnya kepada golongan belia. Kerana diskurs dalam filem ni kita tidak hanya menimbang dari sudut penontonan, tapi juga kita menimbang dari sudut pemikiran. Jadi kita cuba membawakan filem-filem yang sebenarnya kalau kita lihat dia dihasilkan oleh pembikin-pembikin filem penting di Malaysia, dan ini merupakan antara cara kita untuk menterjemahkan kanon filem Melayu yang mempunyai satu senarai yang panjang, yang berkualiti untuk diberikan kepada generasi yang mungkin tidak berkesempatan menontonnya sebelum ini. Ma, Saleh mana Ma? Hasan nak bagi tahu dia. Dia tu Mustamam. Ma, Saleh mana? Mustamam. Hasan nak hantar surat pada Tunku Abdul Rahman. Mari tengok mak buat apa ni. Lempeng ni. Abasan kau suka makan lempeng ni?